إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pihak pengurusan masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa di awal pagi ini marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi mampu untuk datang ke masjid ini, luangkan masa untuk sama-sama beribadah, sama-sama menaikkan salat fardu subuh secara berjemaah. Sama-sama kita berdoa, sama-sama kita berwirid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing dan merahmati kehidupan kita dunia dan akhirat, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi pagi ini tuan-tuan kita sambung kembali kuliah tafsir kita, masih lagi dalam surah Al-Ankabut. Kita bermula pada ayat yang ke-38. Muka surat 186. Suratul Ankabut juzuk 20 ayat 38. Muka surat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة
ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Allah. Wa'ada wa samud. Bagi dua di atas pada huruf dal bertemu dengan waw wa'adam. Ini idgham ma'al ghunnah. Kita kena dengungkan qadar dua harakat. Masukkan bunyi nun mati ke dalam huruf waw. Wa'adam wa samuda. Samuda ni lepas huruf dal tu ada huruf alif. Biasanya kalau ada huruf alif kita panjang dua harakat man asli kan. Tapi di sini bukan man asli. Alif tu tak boleh dipanjangkan. Tak boleh baca wa samuda wa qad. Sebab alif tu harfu ziyadah, huruf tambahan saja. Dia tak ada dalam bacaan. Tapi dia perlu ada dalam tulisan. Pada perkataan-perkataan samud yang lain dia tak ada huruf alif ni. Di sini dia ada. Kalau kita tinjau dari sudut ilmu resam, dia ada sebab tu sebenarnya. Ada sebab. Tu kita kena kajilah tu kan, jadi belajar ilmu resam pula kan. Wa qad tabayyana. Jadi qad di sini pun tak boleh kita qalqalahkan sebab ta tu dia letak tasydid tu. Maknanya kita kena idghamkan. Wa qad tabayyana. Tak boleh baca wa qad tabayyana sebab ta tu dah ada tasydid. Lakum mim masakinihim. Lakum mim. Pertama mim mati bertemu dengan mim. Kedua nun mati bertemu dengan mim. Dua-dua mim tu. Pertama tu hukum mim mati. Lakum mim mati bertemu dengan mim kita dengungkan qadar dua harakat sebab dia idgham mislaini ataupun idgham mutamasilaini ataupun disebut juga sebagai idgham saghir. Jadi kita dengung lakum. Mim yang kedua tu mim masakinihim tu tak dalam bahagian nun mati dan tanwin. Hukum dia idgham ma'al ghunnah. Dua-duanya dengung. Mim masakinihim. Kalau kita berhenti di situ tak ada masalah lah. Sebab kita nafi pendek kan. Tapi kalau kita teruskan masakinihim wazayyan, dia akan jadi izhar syafawi sebab mim mati bertemu dengan waw. Kita tak dengungkan. Semua mim yang mati kalau ada tanda mati di atasnya maka kita tak boleh dengungkan. Masakinihim wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum. Lahum fasaddahum an. Dua-duanya sama hukum, iaitu izhar syafawi. A'malahum fa, tak dengung. Mim mati bertemu dengan fa. Sama juga dengan saddahum fasaddahum an. Itu pun juga izhar syafawi. Kedua-dua mim yang mati itu ada tanda mati di atasnya. Petanda kita tak perlu dengungkan. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil wa kanu mustabsirin. Ba yang mati di tengah-tengah ayat, tengah perkataan itu qalqalah surah. Kita baca ada bunyi lantunannya mustabsirin. Rin itu man arid lisukun.
Boleh baca 2, boleh baca 4 atau 6 harakat. Maka tuan-tuan jadilah bacaan yang lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين صدق الله العظيم. Allah. Dan juga kami binasakan yakni kaum 'Ad dan kaum Samud. Sesungguhnya telah terang bagi kamu di mana tempat tinggal mereka, negeri yang menjadi bekas peninggalan mereka. Dan syaitan telah membaguskan pada penglihatan mereka amalan mereka yang buruk, lalu menghalang mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka orang-orang yang mempunyai pandangan, yakni akal. Jadi tuan-tuan, sebelum kita pergi jauh lagi, kita ambil dulu kefahaman ayat ni. Di mana dalam ayat ini Allah Ta'ala beritahu kita. Begitu jugalah sebelum ini diceritakan bagaimana Allah Ta'ala memusnahkan kaum Madian. Begitu juga kaum 'Ad dan kaum Samud yang diutuskan kepada mereka Nabi Hud dan Nabi Saleh, melakukan kerosakan di muka bumi, menghalang manusia daripada menuju ke jalan Allah, membangkang, kemudian menentang rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Allah Ta'ala sebut begitu juga kaum 'Ad, kaum Samud pun kami musnahkan dia. Waqad tabayyana lakum min masakinihim. Sesungguhnya telah terang bagi kamu di mana tempat tinggal mereka. Sampai hari ini ada lagi perkampungan Hijr ni dan juga Ahqaf ni yang didiami oleh kedua-dua kaum ni, ada lagi kesan-kesan peninggalan, kemusnahan perkampungan itu. Dan syaitan telah membaguskan pada penglihatan mereka amalan mereka yang buruk. Mereka buat kejahatan tapi tak rasa itu jahat, rasa biasa-biasa saja. Kerana syaitan telah membisikkan ke telinga mereka perkataan-perkataan yang baik, lantas mereka pun terpengaruh dengan bisikan syaitan. Jadi maksud ayat 38. Kita tengok dulu apa yang disebutkan oleh Ustaz Ahmad Sunhaji. Kemudian Allah menceritakan kisah Nabi Hud alaihi salam bersama kaumnya orang-orang 'Ad yang tinggal di negeri Ahqaf, yang terletak di antara Aman dengan Hadramaut, iaitu sebuah kabilah yang asalnya telah datang dari negeri Yaman. Antara Aman dengan Hadramaut, kabilah ni asalnya orang Yaman. Itu kabilah suku 'Ad. Dan kisah Nabi Saleh alaihi salam bersama kaumnya orang-orang Samud yang tinggal di negeri Al-Hijr, terletak di antara Wadil Qura dengan negeri Syam. Dua kaum ni. Kedua-dua kaum dan kaum 'Ad dan Samud ini telah pun dimusnahkan oleh Allah kerana mereka telah mendustakan rasul masing-masing, sehingga robohan kota iaitu bekas-bekasnya sahaja yang masih tinggal dapat dilihat dan diperhatikan semenjak dahulu oleh orang-orang Arab berulang-alik ketika mereka itu mengadakan pelayaran dan melintasi tempat-tempat tersebut. Orang Arab zaman-zaman dulu sampai sekarang jadi tempat pelancongan pula. Orang tengok kesan-kesan ni, orang tahu kisah dulu sampai sekarang. Cerita tu diwariskan cerita tentang kaum 'Ad dan kaum Samud, dicatat oleh Allah dalam Al-Quran. Gunanya supaya manusia mengambil pelajaran daripada kemusnahan kaum-kaum yang terdahulu. Dilihat, diperhatikan sebab kenapa mereka ni musnahkan oleh Allah. Itu tujuannya. Penduduk negeri Ahqaf dan Hijr ini sebabnya dibinasakan kerana mereka telah tertipu oleh pujukan syaitan
yang menggoda mereka agar melakukan kerja-kerja buruk dan jahat, yang pada penglihatan mereka adalah baik dan cantik untuk menjadi hiasan hidup mereka, sehingga tidak mahu mengikuti jalan Allah, iaitu agamanya yang benar, kerana mereka telah dihalang oleh syaitan tersebut. Walhal mereka ada akal dan fikiran serta mempunyai pandangan yang baik jika mahu menggunakan akal fikiran tersebut. Tidak ada sebab mereka lalai dan tidak mahu mengambil pengajaran mengenai sesuatu akibat. Jadi ini kisah kaum Ad dan juga kaum Samud yang Allah Ta'ala binasakan. Kenapa tuan-tuan? Kerana kejahatan dan maksiat yang mereka lakukan. Kaum Ad yang diutuskan Rasulnya bernama Hud yang tinggal di Ahqaf, Allah Ta'ala musnahkan kaum ni. Allah Ta'ala musnahkan. Dan sampai sekarang kesan-kesan peninggalan tu ada lagi tuan-tuan. Ada lagi dan boleh dilihat dengan jelas oleh manusia akhir zaman ni, supaya dapat dijadikan pengajaran oleh manusia yang ada hari ni. Janganlah nanti bila Allah Ta'ala turunkan azab ataupun turunkan ingatan, ada banyak alasan-alasan lain. Sebab manusia akhir zaman ni dia susah untuk menerima nasihat. Kan? Apa bahasa kita? Tetangga orang depan dia tu beri nasihat, tak dengar, dimarahnya. Kau lah yang betul tadi. Kau lah yang pandai, kan? Ni kan dalam Quran catat ni pun susah. Sebab tu kalau kita tengok Al-Quran ni kita dapat lihat Allah Ta'ala ingatkan kita. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra' la'allahum yatadarra'un. Kata Allah, sesungguhnya kami dah utuskan rasul-rasul kepada umat-umat terdahulu. Kemudian kami azab mereka dengan kebinasaan. La'allahum yatadarra'un. Supaya mereka tu tunduk jadi orang yang yatadarra'. Tu kehendaknya bila Tuhan mengazab. Bila binasa satu kaum, orang lain tinggal tu tengok. Allah Ta'ala sebut la'allahum yatadarra'un. Supaya nampak azab tu, belajarlah daripada kemusnahan orang dulu. Kenapa Tuhan musnahkan ni? Kehendaknya supaya manusia belakang yatadarra'un. Falaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Kenapa tidak? Falaula ketika azab diturunkan kepada mereka, mereka tadarra'u, tunduk. Kenapa tak boleh tunduk? Kata Allah, sepatutnya tunduklah bila aku turunkan azab ni. Walakin qasat qulubuhum. Tapi manusia ni keras jiwa dia. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Allah Ta'ala cerita syaitan telah menghiasi perbuatan mereka nampak baik semua. Sebab tu bila orang togur dia tak boleh terima. Sebab rasa dia betul. Kan? Dia buat tu betul. Jadi orang yang menegur ni salah, menasihat ni salah. Itulah yang berlaku sehingga ke akhir ini Allah Ta'ala dah sebut Quran dulu lagi. Antara sifat manusia ni, dia keras hati, sukar untuk menerima ingatan. Sebab itulah saya selalu sebut, bila berlaku sesuatu atas muka bumi ni, semua disalahkan kepada bumi ni. Ini bencana alam. Bila berlaku sesuatu ya, kita salahkan bumi ni. Ini namanya bencana alam. Sedangkan mana ada atas muka bumi ni yang berlaku tanpa izin daripada Allah. Boleh kata dunia ni bergerak, berlaku pergerakan, semuanya dengan kehendak sendiri, alam. Tak ada satu pun berlaku atas muka bumi ni kecuali dengan izin Tuhan, izin Allah. Pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia fikir macam itu, dia akan dapat melihat bahawasanya apa yang berlaku atas muka bumi hari ini adalah ingatan-ingatan yang berterusan daripada Allah. Sejak dari zaman dulu sampai sekarang. Hanya orang-orang yang berakal saja yang boleh mengambil
pengajaran daripada apa yang berlaku. Itu ayat yang ke-38. Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman. Dan begitu pula kami binasakan Qarun dan menterinya Haman. Qarun, Fir'aun dan menterinya Haman. Qarun ni lambang kepada kekayaan. Fir'aun ni lambang kepada orang yang berkedudukan, berkuasa. Haman ni lambang kepada manusia yang cerdik. Waktu dalam Quran banyak susun macam ni. Qarun, Fir'aun, Haman. Orang ada kata, orang ada kuasa, orang ada akal. Kan? Tiga-tiga ni sesungguhnya Musa telah membawakan kepada mereka keterangan-keterangan, tetapi mereka menyombongkan diri sedang mereka tidak terlepas daripada siksa. Allah Ta'ala sebut tiga-tiga orang ni dihantar kepada mereka Nabi Musa, bawakan bukti-bukti yang jelas. Tapi mereka fastakbaru, sombong. Dan mereka juga tidak terlepas daripada seksa seperti orang dulu-dulu. Begitu pula akibat yang diterima oleh Qarun, tuan punya kekayaan yang melimpah-limpah dan pemilik perbendaharaan yang tak ternilai harganya, serta Fir'aun, seorang raja yang teragung pada zamannya di negeri Mesir, bersama Haman yang menjadi menterinya. Mereka telah pun dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam beberapa banyak keterangan sebagai Rasul utusan Allah dan menyeru mereka supaya berbuat kebaikan dan menjauhi segala keburukan. Tetapi mereka telah menyombongkan diri dengan bermegah-megah, menunjukkan kekayaan dan kekuasaannya di muka bumi, serta enggan beriman dengan Nabi Musa tersebut. Akibatnya mereka tidak luput dari hukuman Allah dan tidak dapat melarikan diri daripada siksa. Tiga orang ni dalam sejarah masyhur, Qarun, kita dah baca sebelum ni, dikumpulkan orang-orang yang gagah-gagah, bawa rota dia. Macam perharakan hari kebangsaan pula. Kagum orang dengan ni. Bawa kunci 40 orang, bawa kunci gudang dia. So galok-galok, bawa kunci baru tu. 40 orang yang besar-besar, gagah-gagah. Penuh kunci gudang. Kekayaan dia. Fir'aun dengan tentera yang jutaan orang, kita baca sebelum ni. Hampir tak terkalahkan, tak ada kerajaan masa tu kuat Fir'aun ni. Haman, penasihat 25% bagi Fir'aun ni. Itu Piramli sebut lah. Penasihat 25%. Cerdik. Bergabung 3 orang lah. Susahlah nak. Kan? Susah nak kalah ni. Ahli tafsir kan, orang tu seorang sebut. Disusun Qarun, Fir'aun, Haman. Orang ada kata, orang ada kuasa, orang yang cerdik. Orang cerdik tu 3 tuan. Pertama tu orang ada duit. Kat mana-mana pun dunia hari ni, sudut dunia, orang berduit ni lah yang sebenarnya yang menguasai mana-mana kerajaan. So, saya cakap lah, pergilah mana-mana. Sebab orang ada kuasa pun dia tak boleh bergerak memimpin dunia ni. Dia perlu kepada keuangan duit. Siapa yang kat belakang ni? Orang yang ada duit. Orang yang ada duit, kat mana-mana tempat pun, orang ada duit ni, dialah jadi sebenarnya. Kat belakang tu. Penyokong kuat kepada orang yang ada kekuasaan. Itu sebab orang yang paling takut sekali kalau kejatuhan sesebuah kerajaan adalah orang-orang yang cari duit ni, yang berniaga ni. Jatuh dia kan, masak kita pun sama membulur ke bawah ni. Tahan dia. Orang yang banyak rotok ni lah. Tak ada orang Felda macam kita, tak ada dah. Kita tak ada apa-apa kepentingan. Orang-orang ni dia ada kepentingan. Dia saling memerlukan orang kaya dengan orang berkuasa. Kau kalau nak berkuasa, silakan. Tapi Ompuk Den kau kena jaga, kau kena ada. Banyak saham tu semua bagi. Kan? Sain semua sain. Kau tolong Den tolong kau. Dia saling bantu-bantu. Macam tu. Maka hiduplah orang-orang yang ada kekayaan ni dengan adanya penguasa-penguasa yang dia sama seiring sejalan. Dia saling bantu-membantu.
Kan. Nombor 3 baru Haman. Orang cerdik, penasihat. Tapi kecerdikan ni biasa dia akan kalah dengan kekayaan dan kuasa, kedudukan. Cerdik mana pun orang kadang-kadang ramai yang tunduk. Dia tak berani untuk menyatakan kebenaran. Takut. Sebab di atasnya ada penguasa dan juga ada orang yang punya harta yang mengawal kepalanya. Itulah yang berlaku di kebanyakan mana-mana negara hari ini. Kecuali pada zaman Sayyidina Umar, pada zaman sahabat dulu. Kerana mereka jujur dan amanah dalam menjalankan tanggungjawab. Bila diamanahkan sebagai ketua pemimpin dan sebagainya. Jadi ayat ini kita boleh tengok je ingatan nak beritahu. Sering kali kita lihat orang-orang yang cerdik akhirnya hilang kecerdikannya. Kerana ada pengaruh yang lebih tinggi daripadanya. Kekuasaan dan harta ke atas. Akhirnya kadang-kadang orang cerdik ni pun jadi tak cerdik sudah. Jadi tak cerdik. Sebab susunan ayat ni cantik nak beritahu manusia semua. Jadi tiga-tiga orang ni datang Nabi Musa. Semua sombong. Tak nak beriman dengan Musa alaihi salam. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala musnahkan mereka semua. Musnahkan mereka semuanya. Disambung pada ayat yang ke-40. Fakullan akhadna bizambi. Maka masing-masing kami yakni Allah seksa disebabkan dosanya. Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munirnya menyebutkan bahawasanya semua kaum-kaum ni dimusnahkan dengan asbab yang sama. Sebab-sebab sama ya, kesalahan mereka buat ni sama. Satu, engkar dan kufur dengan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Kedua, kerana mereka mengadakan perlawanan, penentangan kepada Nabi yang diutuskan. Engkar, kufur, tak nak beriman. Kemudian melawan pula. Dia tak suka, kok dia sanyap lain cerita. Dia tak suka, tu melawan pula. Mengancam pula. Kemudian melakukan kerosakan di atas muka bumi. Dia tiga. Semua kaum-kaum yang dimusnahkan oleh Allah ni sama ya sebabnya. Satu, engkar dengan kufur. Kedua, mengadakan perlawanan, penentangan. Ketiga, merosak, menjadi perosak dalam muka bumi ni. Dia cuba memusnahkan, membunuh rasul-rasul yang diutuskan. Dan juga menahan-nahan orang daripada mendatangi jalan-jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ini dosa besar. Akhirnya mereka dimusnahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ke-40. Maka masing-masing kami yakni Allah seksa disebabkan dosanya. Pertama, bentuk seksaannya, ada di antara mereka yang kami kirimkan kepadanya angin yang mengandungi batu-batu. Ada yang dipanah halilintar. Ada yang kami benamkan ke dalam tanah. Dan ada yang kami karamkan dalam laut. Dan Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Ini bentuk-bentuk seksaan, kemusnahan yang Allah Ta'ala kenakan kepada kaum-kaum terdahulu. Di antaranya, bawah tu disebut oleh Ustaz Ahmad Sun Haji. Mereka itulah kaum Ad yang Allah Ta'ala kirimkan kepadanya angin yang mengandungi batu-batu. Mereka itulah kaum Ad yang pernah menyombongkan diri dengan berkata, siapakah yang lebih kuat daripada kami? Maka Allah binasakan mereka dengan bertiupnya angin ribut yang sangat sejuk dan menerbangkan batu-batu kecil sehingga memusnahkan mereka. Dalam tafsir Munir disebut Allah Ta'ala musnahkan kaum Ad dengan angin taufan. Angin taufan yang sifat dia sejuk, kencang, sejuk, dingin sangat, kuat, itulah bertiup dengan bawa batu-batu kecil. Melanda perkampungan Ad ni. Bila sejuk, pucat semua-semua. Akhirnya semuanya mati. Disebutkan Dr. Wahbah Zuhaili, Allah Ta'ala angkat mereka daripada tanah. Bawa tinggi-tinggi ke atas. Yang lapis ke bawah. Dalam sejuk. Ke bawah sejuk, ke atas lagi sejuk. Diangkat. Kemudian
jatuh ke bawah, habis musnah. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah. Itu perkataan dalam Quran yang Allah Taala sebut. Adapun kaum 'Ad, mereka telah menyombongkan diri di atas muka bumi ini dengan jalan yang tidak benar, tak layak. Dengan mengatakan waqalu man ashaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Tak ada, kata kaum 'Ad. Awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Mereka tak perhati ke, kata Allah Taala, bahawa Allah Taala yang menjadikan mereka lebih kuat daripada mereka. Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka itu menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia menentang. Dia kata dia kuat pula. Kemudian Allah Taala sebut dalam Quran suratul Haqqah, wa amma 'adum fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Kemudian kaum 'Ad ni kami musnahkan dengan angin taufan yang sangat sejuk. Rihin sarsarin 'atiyah. Kemudian angin tu berterusan 7 malam 8 hari. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jadu nakhlin khawiyah. Maka mereka akhirnya mati bergelimpangan macam batang-batang kurma yang dah buruk lapuk. Sejuk, baku. 7 hari, 7 malam, 8 hari angin tu bertiup. Akhirnya semuanya mati bergelimpangan. Bukan angin kosong, bawa batu-batu kerikil pula. Allah Ta'ala musnahkan kaum 'Ad. Kemudian diceritakan wa minhum man akhazat husaihah. Ada di kalangan mereka yang mati kerana tempikan, jeritan yang kuat yang memekakkan telinga. Ini Allah Ta'ala kirimkan kepada kaum Samud yang diutuskan Nabi Saleh. Dan goncangan bumi yang terus menerus kerana kekufuran kaum ni. Tak beriman, mengancam pula Nabi Saleh untuk dibunuh. Akhirnya mereka dimusnahkan oleh Allah dengan jeritan sayhah yang kuat, mematikan mereka semua. Itu dalam tafsir Munir. Ustaz Ahmad Suhaji sebut ada yang dipanah halilintar, itulah kaum Samud pun sama yang ni. Semasa mereka dibawakan bukti dan keterangan, tidak juga mahu beriman. Sebaliknya mereka terus menerus berbuat zalim dan ainaya serta dalam kekufuran. Di samping itu mereka tidak teragak-agak untuk membunuh Nabi Saleh dan pengikutnya, maka hukumannya mereka telah dipanah peti. So yang kuat tu halilintar, bunyi kuat, peti, memekakkan telinga, yang kuat bunyi letupannya, akhirnya mereka pun mati. Menyebabkan mereka mati kejang tadi. Tidak bergerak-gerak lagi. Hukuman Allah Ta'ala. Ketiga, wa minhum man khasafna bihil ardh. Antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Seperti Qarun yang takbur dan aniaya serta derhaka kepada Tuhannya yang Maha Kuasa. Kita pergi Mesir di daerah Ismailiyah, kata saya. Ada lagi tasik Qarun ni kan, luas kawasan dibenamkan Qarun dengan harta-hartanya sekali. Dia kaya, dia takbur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sombong pula, belagak pula tu. Bawa rotor tengah-tengah jalan, suruh orang tengok, hebatnya dia. Dan waktu berjalan dia menghentak-hentakkan kaki kerana hendak bermegah-megah di bumi. Maka hukumannya dia telah dibenamkan bersama rumah, gedung serta kekayaannya dalam perut bumi. Ada kawasan ni kan, kat Mesir tu ada kawasan ni. Orang tak pergi pun kat sini. Kawasan yang mal'un, yang dilaknat Allah. Kata orang Arab lah, dulu kita pergi situ, tanya dia orang Arab, kenapa pergi sini? Nak tengok tasik Qarun.
Tak payah pergi kita. Mal'un. Ni kawasan yang dilaknat. Kita pergi tu bukan nak join sama situ jadi orang kena laknat. Tapi nak ambil pengajaran, nak tengok bagaimana kemusnahan, macam mana Allah Ta'ala benamkan. Jadilah Tasik besar kawasan ni tuan-tuan. Dan yang keempat, wa minhum man aghraqna. Ada yang kami karamkan dalam laut. Iaitu seperti kaum Nabi Nuh yang dilanda taufan dan air bah yang sangat besar. Begitu pula seperti Fir'aun, Haman dan bala tentera keduanya telah dikaramkan semuanya ke dasar laut serentak dalam satu ketika. Ada yang Allah Ta'ala tenggelamkan. Macam kisah Nabi Nuh. Begitu juga Haman, Fir'aun. Dua-duanya ni ditenggelamkan oleh Allah di waktu pagi. Ketika mereka mengejar Nabi Musa alaihi salam. Kan? Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Baqarah. Ingatlah bagaimana kami selamatkan kamu dan kami faraqna bikumul bahr. Kami benamkan Fir'aun dengan tentera-tenteranya dalam laut itu. Tak ada seorang pun yang tinggal. Allah Ta'ala benamkan dalam air laut. Kesemuanya ini tuan-tuan menunjukkan kepada kita bahawasanya orang-orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang ingkar dengan arahan Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semuanya dimusnahkan oleh Allah, mendapat kekalahan, dibinasakan oleh Allah di atas muka bumi. Belum lagi di akhirat. Di atas muka bumi ni Allah Ta'ala dah ceritakan dah bahawa orang-orang yang tidak selari dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadi Rabb, penguasa kepada alam ini, semuanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ujung ayat ni Allah Ta'ala sebut wa ma kanallahu liyazlimahum. Allah sedikit pun tidak menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jangan disalahan takdir bila kita terkena sesuatu. Dia bawa motor laju, jatuh, salah takdir. Orang lain bawa motor laju tak jatuh pun dia seorang jatuh. Allah. Dah kau cari penyakit, bawa laju-laju jatuh. Jangan salahkan Allah. Begitu juga contoh-contoh yang lain kan. Bila dia tak lulus peksa, disalahkan takdir. Orang lain sama ya, macam saya tak ada baca buku, lulus pula kata dia. Dah kau tak baca buku, gagallah kau. Macam ni juga, dah kamu engkar dengan arahan Allah, maka Allah Ta'ala musnahkan. Ini semua menjadi pengajaran kepada umat akhir zaman ini, tuan-tuan. Dan akhir sekali tuan-tuan, sedikit kita ambil ayat 41 ni, kita ringkaskan saja. Diumpamakan orang-orang yang menjadikan selain Allah itu pemimpin adalah laksana labah-labah yang membuat rumah. Sesungguhnya rumah yang paling rapuh ialah sarang labah-labah kalau mereka mengetahui. Ini Allah Ta'ala buat perumpamaan kepada orang-orang terdahulu yang tak nak beriman dengan Allah. Dah hantar Rasul dah. Rasul tu dibawa mukjizat, menjelaskan keterangan yang jelas, nampak sungguh dah. Sungguh dah orang ni Rasul. Ada mukjizatnya, kirim oleh Allah bersama dengan Rasul tu. Mereka tak beriman juga. Mereka mengambil benda lain sebagai Rabb, sebagai ilah, sebagai Tuhan. Maka Allah Ta'ala buat perumpamaan. Orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah sebagai pemimpin, tempat bergantung, tempat berharap, sebagai Tuhan, sebagai sembahan, itu macam labah-labah yang buat sarang. Sesungguhnya rumah yang paling rapuh ialah sarang labah-labah kalau mereka mengetahui. Mereka itu perangan yang kedua tu tuan. Diumpamakan oleh Allah seolah-olahnya binatang labah-labah yang membuat rumah. Sedangkan rumah yang paling rapuh, sangat lemah dan mudah reput ialah sarang labah-labah. Sarang labah-labah itu walaupun merupakan rumah, tetapi dia tidak dapat melindungi penghuninya daripada panas dan sejuk. Tidak tahan ditiup angin dan tidak dapat dijadikan tempat berteduh. Begitulah bandingannya orang-orang yang syirik penyembah berhala
yang mengharapkan pujaan mereka itu dapat memimpin dan menolong mereka. Jadi Allah Ta'ala umpamakan orang yang berharap selain daripada Allah ni seperti labah-labah yang buat sarang. Kama salil ankabut ittakhadhat baita. Macam itulah orang yang meminta ke Tuhan selain Allah. Labah-labah berharap ke sarang itu. Tapi panih dia kono yo. Hujan pun dia kono yo. Kan? Tiup dia angin roboh sarang ni. Dia bergantung ponoh kat sarang tu. Menahan sarang-sarang kecil. Datang burung, gabak sarang tu. Tak kuat. Tempat pergantungan yang tidak kuat. Begitulah perumpamaannya orang yang bergantung harap kepada Rabb Tuhan selain daripada Allah. Dia tak kuat. Tuan-tuan tengok ayat ni. Kan? Disebut kama salil ankabut ittakhadhat baita. Seperti labah-labah yang buat sarang. Orang pakar-pakar bahasa tu dia buat kajian. Ankabut ittakhadhat. Ittakhadhat ni, kok kita belajar bahasa Arab, penayat ni boleh dia bunyi kama salil ankabut ittakhadha baita. Tak payah ada ta tu. Ta tu tanda perlakuan yang dilakukan oleh orang perempuan. Lelaki kok nulis kataba. Dia menulis. Kalau orang perempuan tak boleh kataba, jadi katabat. Dia menulis tapi perempuan. Kalau bercakap qala. Dalam Arab waqalal. Waqa tu orang lelaki cakap. Kalau orang perempuan dia jadi waqalat, ada ta. Dalam ayat ni Allah Ta'ala bagi bayangan seperti labah-labah ittakhadhat baita. Labah-labah perempuan, makna labah-labah betina yang buat salah. Makna Allah Ta'ala beritahu. Ngajar kita 1400 tahun dah. Orang sekarang baru buat kajian. Yang buat sarang ni labah-labah betina je. Labah-labah jantan tak buat sarang dah. Macam tengok baca kan. Labah-labah betina yang buat sarang. Mak tu ayat ni al-ankabut ittakhadhat. Bukan ittakhadha. Beritahu yang jantan tak buat sarang, yang betina yang buat sarang. Ahli-ahli sains kaji. Kenapa pula ayat ni ittakhazat bukan ittakhazah? Akhirnya jumpa, abang-abang betina yang buat sarang, jantan tak buat sarang. Barulah orang tahu. Sekarang Allah Ta'ala dah beritahu awal-awal dulu lagi. Berkenaan dengan labah-labah ni ada macam-macam dalam tafsir Qurtubi ni. Saya sempat snap pergi tengok. Ada yang kata macam Zaid bin Malik, dia kata apa? Tapi ni pandangan dia lah. Kata Zaid bin Maisarah, labah-labah ni adalah syaitan. Annal ankabut, labah-labah ni kata syaitan yang telah dirubah wujudnya oleh Allah. Kata Zaid bin Maisarah. Itu catat dalam tafsir Qurtubi yang saya baca ni. Di sini juga ada pandangan tentang labah-labah ni oleh Atha' bin Al-Kharasani. Waqal, yang mengatakan dia kata, saya terjemah tu. Kata Atha' bin Khurasani, labah-labah ni kata dia dah 2 kali buat sarang untuk menyelamatkan utusan Allah. Satu, dia buat sarang untuk selamatkan Nabi Daud ketika dicari oleh Jalut. Kedua, dia telah buat sarang menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersembunyi dalam gua Sur. Sebab itu kata Atha' bin Khurasani ni, kita tak boleh bunuh labah-labah tanpa ada alasan yang kuat. Ini pandangan Atha' al-Khurasani. Kita tak boleh bunuh tanpa sebab. Bukan labah-labah yo. Haiwan lain pun tak boleh bunuh tanpa sebab. Tapi ada satu lagi yang menariknya, satu riwayat daripada Sayyidina Ali. Yang ada disebut oleh Ibnu Atiyah dalam kitabnya Al-Muharrar. Kata dia, ada arahan, ada suruhan daripada Sayyidina Ali yang cerdik ni mengatakan, kalau rumah kamu ada sarang labah-labah, bersihkanlah. Kata Sayyidina Ali, wallahu alam lah. Sayyidina Ali sebut, saya baca lah ni apa yang dicatat oleh Imam Qurtubi. Bersihkanlah rumah kamu daripada sarang labah-labah, kerana kalau dibiarkan maka akan menyebabkan kemiskinan.
Tenali sebut macam tu. Macam mana jadi miskin, wallahu a'lam. Tapi kalau rumah dah macam tu gaman ni, macam orang susah betul gaman ni kan. Rumah tak berjaga. Ini sedikit tentang makhluk labah-labah yang Allah Ta'ala gunakan sebagai perumpamaan dalam ayat ini. Wallahu a'lam tuan-tuan, saya ingat kita berhenti kat sini. Tapi sebelum berhenti tu tuan-tuan, kita ambil dalam 5 minit sekejap lah kita buat doa selamat ringkas lah untuk imam kita, Imam Surul yang akan menjalani pembedahan, tak salah saya. Minggu depan tu itu. Minggu depan kita ambil masa sekejap untuk mohon doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pembedahan berjalan dengan lancar. Saudara kita, imam kita ni insya-Allah diberikan kesihatan yang berpanjangan seperti biasa sedia kala, mudah-mudahan. Dan juga umumnya untuk semua yang sakit di kalangan kita, mana-mana yang sakit tu mudah-mudahan kita doa sama-sama kesembuhan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesembuhan pada kita semua daripada penyakit dan makin kuat untuk kita beribadah pada Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sallallahu alayka wa sallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah.